Okey, kita tengok membuat keputusan berdasarkan aspek penting. Okey. Ini kita guna teknik peniskalaan. Okey. Kita tengok contoh yang dibagi. Okey, seorang postman ditugaskan menghantar surat ke 7 buah kampung, iaitu kampung A, B, C, D, E, F dan G. Jadi rajah ni menunjukkan jarak di antara setiap kampung. Okey, dia kata postman diminta mengelakkan laluan AD. Okey, kerana terdapat jalan rosak. Jadi dia kata pilih satu laluan yang mengambil masa yang paling singkat bagi postman menyiapkan tugasnya. Okey. Bila dia kata laluan paling singkat mengambil masa paling singkat, okey, kita anggap bahawa jarak tu menentukan masa yang diambil untuk menyiapkan tugasnya. Jadi kita kena pasti aspek yang perlu kita ambil kira ialah pilih laluan tidak mengandungi laluan AD, iaitu laluan di sini AD. Pilih laluan yang paling dekat sekali. Okey, yang 795 ni adalah jarak dia. Okey. Jadi dia senaraikan beberapa pilihan. Okey, yang garis biru tu adalah jalan yang dia bagi cadangan. Okey, warna biru. Okey, semua kampung kena pastikan semua kampung dilalui, tapi tidak melalui AD. Okey, yakni ABC, ED, FG. Ini ABC, EG, FD dan seterusnya AB, DF, G, EC. Okey, semua jalan semua kampung dia sampai dan dia tidak melalui AD. Okey, untuk yang pilihan seterusnya dia menggunakan laluan AD, BC, EGF. Kemudian laluan kelima AD, FG, ECB. Dan yang keenam ialah AD, BC, EFG. Okay, jadi yang ketiga laluan 3, laluan 4, laluan 5 dan laluan 6 ni kita memang tidak akan pilih sebabnya dia melalui AD. Okey, sebab sedangkan syarat dia tidak mengandungi laluan AD. Jadi dah tengok pilihan yang kita ada. Daripada 6 pilihan tadi, kita tinggal 3 pilihan. Okey, jadi setelah dikira jarak setiap laluan tu, laluan 1 ialah 52. Okey, kemudian laluan kedua tu dia kira jumlahnya, dan laluan ketiga juga dikira jumlahnya. Okey, kamu boleh kira jumlahnya. Okey, jadi setelah dia kira laluan tersebut, dia dapati laluan 2 ialah terbaik kerana laluan 2 mempunyai jarak yang terdekat dan memenuhi syarat, iaitu tidak menggunakan laluan AD. Oleh yang demikian, keputusan dia buat memilih laluan kedua, iaitu pilihan yang terbaik, di mana dia tidak lalu AD dan laluannya paling singkat, jadi dia paling cepat. Kita tengok aktiviti berfikir 1.4. Okey, bagaimana kita nak selesaikan masalah tersebut. Teacher tunjukkan secara overall, secara ringkas bagaimana kamu nak jawab soalan ni. Okey, dia kata andaikan anda seorang jurutera sebuah syarikat, anda ditugaskan membuat cadangan bagi penyambungan kabel rangkaian telekomunikasi bagi 10 buah menara. Okey, 10 menara tu ialah A, B, C, D, E sampai G, H, I, G sampai J. Okey, ada 10. Tentukan tentukan laluan terdekat yang menyambungkan ke semua menara bagi mengurangkan kos pemasangan. Jadi dia kata nilai pada laluan menunjukkan jarak dalam kilometer. Jadi 7, 2, 3 ni, 17 ni adalah jarak dalam kilometer. Okey, gunakan langkah berikut sebagai panduan untuk selesaikan masalah tersebut. Masalah ini kamu gunakan panduan dia. Dia kata yang pertama, susun semua laluan mengikut urutan menaik. Okey, di sini teacher dah senaraikan mengikut urutan menaik. Maksud dia ialah kamu senaraikan sahaja mengikut kilometer dia.
Okay, contohnya BG 1 km. So yang pertama BG. Kemudian AB ialah nombor 2 km. Kemudian AC ialah 3 km. Dan DF adalah 4. Okay, dan seterusnya sampailah EF. Seterusnya sampailah EF iaitu 18 km. Okey. Dia kata pilih laluan yang paling dekat untuk bermula. Jadi pilih untuk bermula kita ambil dia kata BG deh. BG, so kita ambil G ni. Okey. Kemudian AB. Kemudian AC. Okey, dia kata kalau jika laluan bentuk circle, tinggalkan laluan tersebut. Maksudnya kita jangan ambil laluan tu. Kita boleh cancel dekat senarai kat sini. Okay, kemudian AC, kita ambil DF. Okay, tak ada bentuk circle lagi. DF. Kemudian GI. GI pun tak ada circle lagi. GI. Kemudian GH. Kemudian BH. Okay, kalau BH ni kita nampak dia akan jadi circle. So BH ni kita kena buangkan dia. Tak ada. Kita buang BH. Okay, kemudian DE. Kita tengok DE. Okay, DE tidak membentuk circle. Kita boleh ambil FJ. F dan G. Okay, F dan G pun tidak membentuk lagi circle. Okay. Jadi kita ulang sampailah habis. Selagi dia tak bentuk circle macam tadi sebelum ni. Okay, macam di sini tadi untuk circle. Selagi tu laluan tu kita ambil. Okay. Jadi dan sekarang ni setakat ni laluan kita BG, AB, AC, AD, DF, GI, GH dah ambil. DE sudah. Okey, kita dah sampai tadi nombor 9 tadi. FJ. Okey, sampai sini. FJ kita sini. Kita masih lagi kita ambil laluan ni. Okey, laluan ni semua kita ambil. Okey, masih setakat kita ambil lagi. Okey, kemudian kita sambunglah FG. FG ialah 10. Okey, 10 masih lagi tak bentuk circle. Okey, masuk di circle ni lah macam ni, tertutup. Okey. Okey, jadi kamu ulang langkah tersebut sampailah EF. Okey. Kita tengok sekali lagi kalau ada yang dibuang di G tadi FG DG. Okey, kalau DG kita tengok dia akan circle kan. Jadi kita tak ambil circle ni. Buang dia. DG. Jadi DG ni kita buang laluan dia. Okey, iaitu kamu ulanglah sampai selesai. Jadi itu dia kata ulang langkah 3. Ulang langkah 3. Ulang langkah 3 untuk semua laluan. Jadi setelah kamu sampai EF, jadi jawapan dia ialah dia akan senaraikan semua laluan yang kamu tak buang tadi. Okey. Saya harap kamu boleh jawab soalan untuk aktiviti berfikir 1.1.